ataupun cerita tentang kalam Allah banyak. Maka di antara kita nak laksanakan separuh daripada ayat Al-Quran ialah antara yang kita nak baca dalam surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law kana al-bahru midadan li kalimatillah lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Sekiranya nak tulis tentang kalimah Allah, ambil dawat dari laut semua nak tulis kalimah Allah, nescaya kering pun tak habis lagi kalimah Allah. Walau ji'na, kalau Tuhan bagi pula dawat lagi seumpama tu lagi, nescaya tak juga, tak habis juga. Itu menunjuk sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Bila ada kalam itu adalah bumi bagi kalam. Di makian hadis Nabi SAW antara rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah pernah cerita, qala rajulun, berkata seorang laki-laki. Orang laki-laki itu dia dirayuhan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, la daghatni aqrab. Dia kata, la daghatni aqrab. Sungguhnya gigit akan aku oleh lipan, oleh benda besar. Lipan atau petenduk. Dia gigit saya. Jawab Nabi faqala, Nabi kata, lau annaka, kalaulah engkau itu kulta, kalau engkau kata, kalau engkau itu baca fi amsaita, pada waktu petang, engkau kata apa? Engkau kata ialah a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Kalau engkau kata hak tu ialah la yadurruka, nescaya tak mudarat. Saksi kita kalimat utama ialah kalimat Allah Subhanahu wa taala, ialah kena kepada sifat kalam. Kita kata hak tu nak tunjuk bahawa Allah itu ada, bumi bagi itu ialah sifat kalam. Kita nak bincang malam ni sifat kalam. Kalam artinya perkata. Apakah perkata? Dia biasalah. Iaitu ni ialah sepatutnya dia kata apa? Iaitu. Tapi tak apa, dia ringkas, dia buang. Iaitu maknanya. Jadi makna perkata sifat, jadi satu sifat yang sedia adanya. Nak keluar satu firqah yang mengatakan kalam Allah ini ada, tetapi bukan sedia, hanya bahan. Yang sedia adanya, yang sedia adanya. Nak keluarnya satu firqah mengatakan sifat kalam ini bukan sedia, hanya bahan. Lagi pula sedia tu adanya, ada sifatnya. Nak keluar Mu'tazilah. Mu'tazilah kata tak ada, sifat ni tak ada. Allah dengar, Allah berkata, Allah bercakap dengan zat dia. Dia tak kata tentang sifat. Nak keluar. Iaitu sifat yang sedia adanya, ada sifat, ada pada zatnya ta'ala. Ada dia tu, sifat kalam tadi yang tiada berhuruf dan tiada bersuara. Lepas tu kita buat kurungan situ. Kurungan ada apa? Lepas kata dan tiada bersuara, kita tutup balik. Tadi kita buka. Yang ke-13, kita buka. Lepas tu sampai dan tiada bersuara, tutup balik. Kurungan tu tutup balik. Kita tak ada tu. Dia jatuh ya. Kita makan. Apa nak cerita? Jadi sifat kalam Tuan kitab ini dia bezanya daripada kitab-kitab yang lain, seperti mana mukadimah kita banyak pelajar-pelajar talabah-talabah yang kritikkan tentang bahasa dia, kerana tak sama. Di antara terjemuh sifat kalam ini banyak. Kitab-kitab faidah dia kata berkata-kata, setengah kata berkata saja tanpa bulan dengan nombor 2. Kita tengok dalam Sirajul Huda, dia tak terjemah berkata, tak terjemah berkata, tapi kalam artinya perkataan itu kita terjemah. Itu terjemah.
Tapi murah maksudnya tuan kita ke semua nak waktu. Nak mana? Diri sifat sendiri. Dengan dalilnya ialah dia bawa datang, ialah takrif dia. Macam mana takrif? Iaitu satu sifat yang sedia ada di sana. Murahnya satu saja, tapi tetap terjemah berlainan. Tapi tuan kita ni tak. Dia cari, dia cek mari. Hak terlebih dekat, lebih hampir kepada faham direct, ialah terjemahkan perkata. Dia buat perkata. Maka di sifat kalam ini sampai masyhur sangat sifat ni terlalu banyak dengan masalah-masalah yang berlaku, ialah sampai tahapnya dinamakan oleh panggil mabhatul kalam ataupun ilmu kalam. Kena cakap banyak. Dengan inilah kisah ada kan, seperti mana Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal dia tak cerita, dia tak kata, dia tak jawab kepada raja masa tu kalam itu, kalam Allah bukan makhluk, Quran itu bukan makhluk. Dia tak berani. Padahal dia boleh nak kata kalam ni Quran itu makhluk. Tak masalah, dia tak tahu. Tapi dia beringat orang belakang. Dia jaga. Biarlah dia sakit, biar dia kena hukum, yang penting orang belakang tak jadi celaka. Tengok. Kita ni bila tahu sikit perang ketua tu kau kita. Ini bagi kita. Ulama dulu tutup. Pasal apa Ahmad bin Hanbal itu? Ialah mujtahid mutlak hak akhir. Tak tahu ingat berapa ratus ribu hadis dia, tapi dia pertahankan itu. Tapi mari di kita masalah satu hak pelik-pelik tua. Kenapa? Orang yang tak tahu memang dia berani. Orang yang tahu dia takut. Ini orang panggil apa ni? Tabiat. Perangai naluri manusia kalau dia tak tahu dia berani. Kita tengok tak tahu. Boleh ni macam mana ke? Askar macam mana? Ialah hidup ni semata. Tapi orang tahu kata boleh tugasan dia takak orang tak pakai topi kereta. Ya, takut. Tapi orang tak tahu akhirnya pergi semata. Pergi dengan jalan haram. Ini tabiat. Oleh itu di sini jaga baik-baik. Sebelum daripada masuk hal ni, dia kata apa? Sifat kalam yang tiada berhuruf, tiada bersuara. Takut orang celaka. Orang sama ni tak faham. Kalam tapi tak huruf tak suara. Takut kan? Nak cerita di sini ialah sifat yang ada di zat. Sebab itulah saya ulang balik. Takut ada hak baru mari, nak ulang balik. Jadi kalam bahasa Arab, terjemuh kita macam-macam. Terjemuh kalam terkadang dengan makna berkata, terkadang dengan makna perkataan, terkadang makna siap nak kata, terkadang ialah dengan makna berkata ataupun mesediakan perkataan. Tak tentu. Hasilnya kalam ini kalau nak buat dengan cara detail ada 4. Saya bagi siap-siap. Hak mari dah kita takarrara. Bila kita berulang-ulang kita akan tetap idza takarrara tetap. Tahaqqaqa jadi tak balik. 4. Mana 4? 1. Kalam. Kita nak bincang ni orang panggil kalam ismi. Apa kalam ismi? Namu bagi satu sifat yang ada di zat. Cukup sekali. Namu bagi satu sifat yang ada di zat. Kalau hak Allah ada di zat Allah, terjemuh dengan makna perkata seperti mana kita ni. Kalau hak kita ialah satu sifat, satu arab yang ada di anak lidah kita. Maka hak tu namu bagi satu sifat juga. Hak tu lah tidak berhuruf, tidak bersuara. Satu. Yang kedua ialah kalam juga, tetapi dengan makna nafsani. Kalam nafsani. Hak tadi kalam ismi. Apa ismi? Namu bagi satu sifat yang ada di zat. Hak ni kalam nafsani. Arab dah sebut sini. Apa nafsani? Ialah lagi kena tak ada. Kalau hak kita dulu. Hak
duk siap dalam hati kita nak cakap. Kalau hak kita, hak Allah ialah cadang nak bercakap dengan hamba-hamba yang dia kehendaki. Nah, itu panggil kalam nafsani. Dengan makna mencadang, mensedia nak bercakap. Yang ketiga ialah kalam masdari. Kalam masdari. Kalam masdari bahasa Arab, bahasa kita kata jamak dengan mana berkata atau berkata-kata. Atau jamak. Apakah berkata-kata? Sekiranya kalau kita banding di kita, di kita, ialah diri kita pusing, anak lidah kita duk ulah, duk pusing, duk kukuh anak lidah kita nak tak sebelah kanan, nak tak sebelah kiri, supaya pusing itu akan menjadi keluarlah makhraj huruf tadi. Maka diri yang pusing itu dalam bahasa Arab panggil kalam masdar. Panggil kalam juga. Kalam juga. Kalau hak Tuhan, mana berkata-kata. Hak Tuhan tak ada lidah, tak betul lah. Panggil kalam masdar. Dan yang keempat ialah kalam lafzi. Kalam lafzi, mana kalam diterjemah dengan perkataan. Maka perkataan inilah ada huruf, ada suara, ada dulu dan ada kemudian. Berubah dan tidak berubah. Berubah dan tetap, itu kalam. Bila reti empat tu, maka tidak ada kemusykilanlah bahawa hak kita nak baca ini ialah sifat yang sedia adanya pada zatnya yang tiada berhuruf dan suara. Sebab apa? Sebab humi bagi perkataan itu bukan ada huruf, bukan ada suara. Apakah maksud musannaf kata yang tiada berhuruf dalam suara? Artinya, arti yang tiada berhuruf, tiada bersuara tu boleh dia rajak situ, boleh dekat setengah guru dia rajak balik atas. Artinya, arti sifat yang dia ada, betul juga. Bukanlah itu sifat kalam tu daripada jenis huruf dan bukan daripada jenis suara. Kalau hak kita, arab yang ada di anak lidah kita, hak tu pun tak berjenis suara, tak jenis huruf juga. Bukan juga. Sebab apa? Diri arab ada anak lidah kita, maka tetap ke huruf. Hak huruf suara ni, hak duduk di angin tu, duduk di cuaca, duduk di hembus angin tu, hak Tuhan menjadikan sehingga orang tu dengar. Hak tu suara, hak tu huruf. Kemudian dia kata sini arti bukanlah itu sifat daripada jenis huruf dan bukan jenis suara. Maka bukannya tafrik lagi ni buat cawangan. Bila bukan jenis huruf, bila bukan jenis suara, ibaratnya maka panggil buat cawangan. Maka bukan kalam Allah tu, bukan perkataan lafzi. Bukan perkataan lafzi. Apa lafzi? Yakni dikadaki perkataan lafzi arab yang berdiri pada hawa. Ya arab yang ada di angin. Hawa tu angin dah, angin dah bawa. Sekiranya kalaulah perkataan hak Allah pun ada di arab juga. Seperti mana katanya ialah Abu Mansur Al-Maturidiyah mengatakan Nabi Musa dan Nabi Muhammad alaihi wassalam mendengarkan kalam lafzi ni. Allah perintahkan kepada Nabi kita aqimus solah, itu dengar huruf suara yang ada ni hawa. Di matian juga Nabi Musa munajat di Bukit Turi Sina, pendengar hak ni kata Abu Mansur. Tetapi katanya yang Asy'ariyah Tuhan itu tak boleh dengar hak tu. Dengar sifat kalam sendiri walaupun tak ada huruf, tak ada suara. Boleh dengar juga dengan bahawa Allah tambahkan kekuatan pada Nabi kita dan Nabi Musa sehingga dengar benda tu. Sebab apa? Sebab tiap-tiap benda ada sah didengar. Cukup. Dengar macam mana? Wallahu a'lam. Kalau kita pun nak tahu baik tak boleh dengar. Nak dengar macam mana benda suara, kita pun nak cerita tak boleh hak kita sendiri. Adakah suara masuk dalam telinga kita? Kah sifat pendengar kita pergi cari? Tak tahu juga. Wallahu a'lam. Takat tu saja. Orang ada cara kepada orang ada cara
lagi kat ni RM50 je pisang. Sebab apa dia tak kuat ni? Tanah akidah kuat. Kita tengok kisah Bal'am sini kadang kita kesimpang. Bal'am ni akidah dia tak kuat. Tapi bab tasawuf dia kuat. Kuat tak kuat dia bersih tak bersih dia tu sampai doa ikut minta kan. Nak minta putih. Ya Allah ya Tuhanku bagilah adik putih putih. Tak ada dua tangan putih itu adik dia. Ya Allah ya Tuhanku bagilah orang tu sempurnakan hajat dia sempurna tu. Makbul doa dia. Hebat. Satu kali kaum Nabi Musa nak lawan Musa. Dia nak lawan Musa. Kau yang demo tahu dah kata akidah bukan kau ni. Pakai risuah kau ni. Pi kepala am. Kita kata dulu sekian. Mana boleh dulu dah waktu Nabi dengan Rasul tak boleh buat. Dah kalau boleh saya nak pergi sikit-sikit. Tak apa saya belajar tengok. Belajar tengok boleh. Boleh. Baru boleh. Boleh apa? Kita kalau mau nak kamu benar, mereka itu kalah, carilah para puan. Pi layan diri kau tu dia buat. Akhirnya buat sungguh bayar. Bal'am akhirnya usah juga. Pi sana usah juga. Kenapa? Kerana tak letak akidah. Gua lain boleh sempurna dah. Ini jangan kita rasa hebat. Oh saya terima dia rasa hebat. Tengok ni. Akidah boleh letak. Duk berlaku lah ni kerana tu. Kalau ni kuisi kecil ni. Nampak kuisi besar dah. Boleh dia kuisi besar. Kenapa Pak ni? Dia tak padat, dia tak apa-apa. Padahal tasawuf kata dia tidak tak puas hati. Tentang qada dan qadar Allah. Maka qada qadar Allah ini ialah dicampur dengan ni. Akidah. Baik. Habis. Dan saya nak berhenti sikit sikit saja. Iaitu dan bukan pula sekali. Dan bukan pula dengan mana juga subuh apa? Dan bukan pula, yakni bukan juga daripada perkataan nafsi. Hak tadi bukan lafzi. Lafzi itu kan lafzi dengan mana perkataan. Dan bukan juga mana nafsi. Mana? Seperti hadisun nafsi kalau hak makhluk. Seperti ini jaga ibarat. Seperti ini di bawah hadisun nafsi tak ada lain. Orang panggil, kalau dalam Arab panggil kah iktisafiyah. Kah nak habisi tak ada di bawah tu lah. Kalau saya kata hang ni seperti bunga pada bahasa cantik, boleh lagi di bawah bunga tak ada lagi pula. Ada lagi seperti lain seperti banyak lagi. Tapi hak ni habis kan. Satu tu saja. Kalau hak manusia satu tu saja. Tak lain ada. Ada pun hak Allah bukan hadis nafsi. Hadis nafsi ni jadi hak cakap lah hati. Bukan juga kalam ni. Nak cerita kalam ini bukan hadis nafsi, jadi bukan dirinya bersedia nak berkata. Bukan. Nak bicaranya berkata satu sifat yang ada di zat. Bukan huruf. Kalau huruf perkataan, itu kalam ni. Bukan juga hadis nafsi. Kalau hadis nafsi itu tu pakai kalam nafsah. Bukan. Bukan. Itu kata sini bukan pula. Jadi bukan juga. Seumpama kalau bukan juga daripada perkataan nafsi seperti hadis nafsi. Sebab kerana bahwasanya hadis nafsi daripada umur i'tibariyah. Benar kira-kira bukan benar ada. Benar sungguh. Faham kita nak bincang ni ialah benar yang ada di zat Allah. Kalam hak nak bincang kalam hak ada di zat Allah. Bila ada, hak ni bukan benar ada. Umur i'tibari tak asal. Dua. Hasilnya sekarang ni dah tiga dah kita mengaji. Satu kalam ismi, hak kita nak bincang. Ada pun kalam lafzi, bukan dia. Ada pun kalam nafsani, bukan juga. Ada lagi kata ialah satu lagi ialah kalam kalam masdari tak masuk lagi. Insya-Allah ialah kita sambung dan tiada terdahulu dan tiada terkemudian. Saya buat ulasan sekali lagi. Wajib di atas kita i'tikad Allah pasti ada satu sifat ialah kalam. Kalam satu sifat yang ada betul-betul di zat Allah Subhanahu wa taala. Bila ada sifat kalam
Mana dalil? Ha tadi. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanabidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Itu ayat Quran ataupun wa kallama Allah lagi kata ataupun hadis lau annaka qulta amsayta katanya ialah dia kata a'udzubillahi sampai akhir tadi kalimat tamat min ma khalaq kalau kata betul-betul 3 kali nescaya kamu tidak mudarat tentang gigitkan itu baca kita baca lepas apa ni lepas asar 3 lepas subuh 3 lepas asar jaga waktu malam dan hak malam lepas subuh tu jaga sampai waktu asar baca 3 kali hak tu amalan kita kita baca sikit-sikit bukan saja mudarat pula kalau malah mudarat orang lain pun juga insya-Allah wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim.